dekat dan mudah. Bu Rahmat, kedai komuniti anda. Syukur Alhamdulillah para pendengar. Demikian tadi tepat jam 4.51 petang telah pun disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ayuh, sama-sama kita laksanakan solat itu di awal waktu dan tunaikan solat dengan penuh istiqamah, dengan penuh tenang dan juga dengan penuh ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kurniakan keberkatan yang berpanjangan dalam kehidupan kita. Kepada anda, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salah is second in status to the testimony of faith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Islam is built on 5: the testimony that there is no God but Allah, and that Muhammad is his slave and messenger, establishing prayer, paying zakah, performing pilgrimage to the house, and fasting Ramadan. Narrated Al-Bukhari. It is the first thing for which a person will be brought to account on the day of resurrection. Abu Hurairah radhiyallahu anhu said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the first deed for which a person will be brought to account on the day of resurrection will be his prayer. If it is good, then he will have prospered and succeeded. But if it is bad, then he will be doomed and have lost. If anything is lacking from his obligatory prayers, the Lord will say, look and see whether my slave did any voluntary prayers and make up the shortfall in his obligatory prayers from that. Then all his deeds will be dealt with likewise. Narrated An-Nasa'i and Tirmizi. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil Mu'alla Salawatul Karim Syahra فتوح العارفين يا الله يا
inspirasi, inforia, Islamia, semuanya di IKIM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sambutan Hari Wilayah 2022. Hari Wilayah Persekutuan disambut pada setiap 1 Februari setiap tahun sempena memperingati penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Berkongsi mengenai sejarah penubuhan ketiga-tiga wilayah persekutuan ini, Kuala Lumpur ditubuhkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974, lalu menjadi Ibu Negara Malaysia. Pentadbiran Kuala Lumpur diletakkan di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur merupakan pusat perundangan dan menempatkan bangunan parlimen. Sejarah wilayah persekutuan bermula apabila Kuala Lumpur yang dahulunya sebahagian daripada Selangor diserahkan oleh Sultan Selangor ketika itu, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, kepada Kerajaan Persekutuan selepas menyedari hasrat Kerajaan Persekutuan untuk memiliki sebuah ibu negara yang dapat ditadbir secara langsung. Melalui perjanjian Kuala Lumpur, detik bersejarah tercipta apabila Kuala Lumpur diisytiharkan secara rasmi sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak. Pada 1984, Labuan pula diangkat menjadi Wilayah Persekutuan kedua diikuti Putrajaya pada 2001. Ketiga-tiga wilayah ini diletak di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dan setiap wilayah ditadbir oleh pihak berkuasa tempatan iaitu DBKL bagi Kuala Lumpur, Perbadanan Labuan bagi Labuan dan Perbadanan Putrajaya bagi Putrajaya. Di kesempatan ini, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan tahun 2022 kepada semua warga negara Malaysia khususnya dan semua warga Wilayah Persekutuan AMNIA. Selamat menyambut Hari Wilayah 2022. Tawaran menarik
Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh masih lagi bersama anda untuk Destinasi IKIM dan terima kasih buat anda yang terus ikuti siaran kita dalam talian di www.ikim.my. Tak lupa di aplikasi Radio IKIM, anda boleh muat turun sekarang, pasangkan di telefon pintar anda, boleh dengarkan Radio IKIM di mana saja anda berada. Semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada anda. Okey, jom kita nak bersama lepas ini menerusi rancangan Islam Agamaku dengan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan petang ini kita nak bincang dengan tajuk Islam antara ilmu dan kurafat. Anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004 atau boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook serta di YouTube IKIM. Nantikan sama-sama selepas ni rancangan Islam Agamaku. Kekal di Radio IKIM. Shining bright, you came to us with a heart so full of love, and you showed that you're the one who cares the most, and to us you've always been so close. Everyone will say, please save me, except Al-Habib. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها. I've always sacrificed, smiled with patience through the hard times. All you did inspired everyone you knew, always selfless, striving for the truth. Everyone will say, please save me, except شفاعة أنا لها. محمد, I give my heart and soul for you. Wish my eyes can see your face and be close to you.
'Cause in your guidance I find peace of mind indeed. No one else on that day can intercede. يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها أنا لها. Adab memberi nasihat. Nasihat menasihati adalah satu sikap atau perbuatan yang baik. Diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Jawab baginda SAW, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah-pemerintah umat Islam dan orang Islam. Riwayat Muslim. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari melakukan kesilapan dan penting untuk kita sentiasa mendapat panduan, nasihat dan tunjuk ajar dalam memperbaiki diri, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan. Daripada teguran orang lain juga, kita akan dapat melihat kesilapan, kesalahan dan kelemahan diri kita. Di dalam Islam, memberi nasihat atau teguran mestilah dilakukan dengan penuh beradab dan penuh hormat. Sebelum kita membuat teguran ke atas orang lain, 3 perkara perlu diambil kira. Pertama, tidak merendah-rendahkan orang yang ditegur. Kedua, waktu yang sesuai untuk menegur. Dan ketiga, memahami kedudukan orang yang ditegur. Sebaik-baiknya dalam menyampaikan teguran adalah seperti berikut. Pertama, niat seseorang itu mestilah betul. Demi kebaikan orang yang dinasihati dan bukannya bertujuan menjatuhkannya, menghina, menunjukkan keaiban atau apa-apa jua niat buruk seperti riak dan merasakan diri lebih baik dari yang ditegur. Kedua, tegurlah dengan suara yang lembut. Elakkan menegur dengan suara yang tinggi atau menguatkan suara. Ketiga, elakkan dari menegur kesilapan atau kesalahan seseorang di depan halayak ramai. Keempat, nasihatilah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditegur. Kelima, sebelum menyebut kesilapan seseorang, cubalah bermukadimah dengan perkara yang boleh membuat seseorang itu gembira. Dan seterusnya, selepas membuat teguran, pastikan anda meminta maaf atas teguran yang dibuat. Cubalah memujuk hatinya supaya jangan terasa atas teguran itu. Tegur-menegur secara berhikmah dan berbudi bahasa sesama kita agar menjadi umat Islam yang hebat. Berilah teguran dengan niat yang ikhlas dan cara yang penuh hikmah agar teguran dapat diterima dengan hati terbuka. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi, ku sanjungi, ku agungi, di hatiku kau abadi. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا berdoa ku bermohon agar dosaku diampun ku harapkan ku panjatkan hidup dalam keredaan Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Astaghfirullah innallah kana tawwaba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirkafi Bismillahirmuafi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirkafi Bismillahirmuafi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Kita berada di hari ini untuk teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Islam Agamaku, dan untuk itu kita jemput anda untuk ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM untuk sama-sama kita tonton sekarang ini secara langsung bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian saat ini nak mengalu-alukan kehadiran dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sihat. Syukur Doktor masih lagi bersama kita. Walau apa pun jua orang kata kekangan yang kita hadapi, namun tetap rasa syukur kan Allah susunkan ruang-ruang yang baik-baik lagi kepada kita untuk sama-sama nak hayati lagi Doktor pada petang ini, berkongsi perkara apa yang kita boleh sampaikan mesej dakwah ini kepada orang di sekeliling kita. Itulah menerusi format untuk rancangan Islam Agamaku. Kita nak belajar, hayati dan juga dengarkan lagi Doktor. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat sekalian, anda juga bertonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh letakkan soalan di ruangan komen Facebook Live dan juga di YouTube IKIM. Kita nak bincang pada petang ini berkaitan dengan tajuk Islam antara ilmu dan khurafat. Doktor, di awalnya mungkin sedikit mukadimah yang boleh kita buka, kita berikan definisi dalam tajuk ini Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati DJ Syafiq, seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita pada kali ini berkenaan dengan ilmu dan khurafat dalam Islam. Jadi kita nak mengenal salah satu asas penting dalam Islam. Salah satu asas penting dalam Islam ialah Islam berasaskan kepada ilmu dan tidak berasaskan kepada khurafat. Ya, Islam berasaskan kepada ilmu dan tidak berasaskan kepada khurafat. Kerana ilmu ini dia sesuatu yang benar dan mempunyai dalil penghujahan. Itu secara mudah kita katakan sebagai ilmu, ya. Sesuatu itu adalah benar pada realitinya dan mempunyai dalil, ya. Maknanya Islam ni dibina di atas kebenaran dan kita mengetahui kebenaran itu diperkukuhkan dengan dalil. Sama ada dalil itu daripada syariat ataupun dengan akal kita pun kita tahu ini adalah sesuatu yang benar. Jadi secara mudahnya kita nak kenal Islam ni, Islam dibina berasaskan kepada ilmu dan bukan sebaliknya, iaitu perkara yang berlawanan dengan ilmu ataupun hari ini kita sebut sebagai khurafat. Jadi kadang-kadang banyak benda-benda yang ditempelkan, disandarkan kepada agama Islam, ya, tapi sebenarnya perkara itu tidak berasaskan kepada ilmu. Jadi nama Islam tu, agama Islam tercemar kerana benda-benda yang tidak benar disandarkan, ditempelkan kepada Islam. Sedangkan perkara itu adalah satu perkara yang khurafat, ya. Jadi saya nak bawakan satu cerita, ya, asal kepada perkataan khurafat ini. Asal perkataan khurafat ini diceritakan dalam satu riwayat. Satu riwayat iaitu ada seorang manusia namanya Khurafah. Ya, khurafatun, ya, khuru alif fata, ya, nama dia adalah khurafat, nama dia khurafat. Jadi lelaki itu nama lelaki itu khurafat. Satu hari diceritakan bahawa lelaki ini telah dibawa masuk ke dalam alam jin. Kita ada alam manusia, kita ada alam jin, ya. Lelaki ini entah macam mana diceritakan dibawa masuk ke alam jin. Jadi lelaki ni menyaksikan, nama khurafat ni menyaksikan benda-benda di alam jin, ya. Kemudian beberapa lama, mungkin dah seminggu ke sebulan ke, wallahu a'lam lah, ya. Beberapa lama kemudian lelaki ni dihantar semula balik ke alam manusia. Apabila balik ke alam manusia, maka lelaki ni pun menceritakan balik apa yang lelaki ni lihat, beliau lihat, lelaki ni nama khurafat, apa yang beliau tengok di alam jin. Jadi bila dia ceritakan apa yang dia tengok di alam jin tu, perkara yang tak samalah dengan alam manusia, ya. Berbeza antara jin dengan manusia. Manusia dari tanah, jin daripada api, ya. Makanan manusia tak sama dengan makanan jin. Teknologi manusia tak sama dengan teknologi jin. Wallahu a'lam lah. Hakikatnya kita pun tak tahulah, ya. Jadi bila dia cerita tu, maka orang pun bila dengar cerita-cerita ni daripada mulut lelaki bernama khurafat ni, maka orang pun menyatakan hadza hadithu khurafah. Ini adalah cerita khurafat. Ya, cerita manusia yang nama khurafat. Ya, cerita tu tak boleh dibuktikan, tidak ada dalil. Entah benar entah tidak, wallahu alam. Sebab dia je tengok di alam jin, dia balik cerita balik, ya. Entah betul tak dia pergi ke alam jin, wallahu a'lam. Dalam riwayat diceritakan begitulah. Jadi nak maksud saya ialah
cerita khurafat itu asal nama lelaki itu. Cerita khurafat itu asal nama lelaki itu khurafat. Orang sebut ini cerita khurafat, cerita yang dibawa oleh lelaki bernama khurafat itu. Tapi tak boleh dibuktikan. Jadi akhirnya masyhur sampailah ke alam kita ini benda-benda yang tidak berasaskan kepada ilmu, benda yang tidak boleh dibuktikan dengan ilmu dan sebagainya, maka disebut sebagai khurafat. Benda khurafat. Jadi kita nak melihat agama kita ini, adakah agama kita ini berdasarkan kepada perkara-perkara khurafat? Tidak. Kerana agama Islam adalah agama yang kukuh, adalah agama yang benar, dan agama ini dibina di atas dasar ilmu. Jadi ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas jugalah kepada penolakan perkara khurafat ini. Kerana kepercayaan masyarakat ketika itu, tetapi perkara ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat kita akan sambung apakah cerita itu selepas daripada ini. Baik, insya-Allah Doktor. Kita akan sambung seketika lagi, Doktor. Boleh? Okey. Kita nak berehat seketika dan rakan-rakan pendengar boleh kekal bersama di platform media sosial kita. Boleh tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan kita masih lagi bukakan ruang peluang untuk anda untuk hantarkan pertanyaan persoalan menerusi di talian WhatsApp konti 011290040004. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni untuk membawakan rancangan Islam Agamaku. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pagi yang indah disinari warna yang indah.
Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran, Motivasi Pagi, Hayabil Arabiyah, Topik Pagi, Analisis, Kesihatan, Generasi dan Topik Jumaat. Semuanya dalam Ronda Pagi bersama Pian dan Lokman dari 6 hingga 10 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan menerusi rancangan Islam Agamaku. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan hari ini petang ini kita bincangkan dengan tajuk iaitu Islam antara ilmu dan kurafat. Doktor, kita nak sambung lagi doktor untuk tajuk ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya nak sebutkan satu hadis Nabi SAW dan mungkin kita katakan dia sebagai kepercayaan khurafat dalam masyarakat Arab, ya, yang datang daripada jahiliyah ketika itu. Iaitu satu hari berlaku peristiwa kematian, iaitu kematian anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, ya. Anak Nabi meninggal waktu kecil. Dan pada hari kematian Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pada hari kematiannya berlaku gerhana. Ya. Berlaku gerhana. Saya pun tak ingat gerhana bulan atau gerhana matahari. Berlaku gerhana pada hari kematian itu. Jadi maknanya kenapa berlaku gerhana ni, ya? Dia mesti ada kaitan dengan kematian orang yang mulia, iaitulah anak Nabi Sayyidina Ibrahim ni. Mungkin ada pemikiran yang sebegitu, ya. Kita pun kadang-kadang tengok benda-benda pelik dan sebagainya, kita kaitkan dengan kematian seseorang, kelahiran seseorang dan sebagainya, ya. Jadi berlaku cakap-cakap ketika itu bahawa gerhana berlaku dengan sebab kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim. Maka di sinilah datangnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innasyamsa wal qamara la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak menjadi gerhana. Tidak jadi gerhana matahari, tidak jadi gerhana bulan, limauti ahadin, kerana kematian seseorang, wala lihayati, dan bukan juga kerana kehidupan, ya, kelahiran seseorang. Jadi dia tak ada kaitan pun gerhana bulan ni dengan kematian orang ni. Gerhana ni berlaku kerana kelahiran bayi ni, dia tidak ada kaitan, ya. Jadi kalau kita percaya ada kaitan itu adalah satu perkara yang tidak berasaskan kepada ilmu. Itu satu khurafat lah. Kita tengok bintang, ya. Bintang berkedip malam ni, malam ni lahir seorang putera yang hebat dan sebagainya. Tak ada kaitan pun. Bintang tu pun tak tahu kita ni siapa lahir dan sebagainya, ya. Matahari nak berlaku gerhana. Aku ni matahari kata kena berlaku gerhana hari ni. Ada kematian seorang tokoh yang hebat, ya. Matahari pun tak tahu siapa mati dan sebagainya, ya. Kerana matahari juga adalah makhluk, bulan juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mengetahui perkara ghaib, ya. Jadi sini bila kita percaya ada berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan kerana kematian seseorang, ya, kerana kelahiran seseorang, perkara itu ditolak oleh Nabi sebagaimana yang dinyatakan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari ini. Kemudian Nabi menyatakan, walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Akan tetapi gerhana matahari, gerhana bulan, matahari dan bulan itu sendiri
adalah dua tanda kebesaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari, gerhana matahari, bulan, gerhana bulan, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat kedua-duanya, berlaku gerhana bulan, berlaku gerhana matahari, fasallu, maka hendaklah kamu solat, yakni solat sunat gerhana bulan dan solat sunat gerhana matahari. Jadi kepercayaan yang khurafat ini, yang tidak ada asas kepada ilmu ini, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi situ jadi asas pada pembinaan, ya. Kita nak faham agama Islam ni bahawa dia tidak berdasarkan kepada perkara khurafat, ya. Jadi DJ Syafiq, sedang pendengar, saya nak sebutkan beberapa contoh, ya. Beberapa contoh yang kita boleh katakan sebagai perkara khurafat ini. Bila berlaku kematian, ya, ada amalan masyarakat, dia tak mau bagi orang ingat. Keluarga ni jangan ingat lagi dah kepada si mati, ya. Ingat tu boleh lah, tapi jangan sampai bersedih dan sebagainya. Apa nak buat? Mayat tu diangkat tinggi dan ahli keluarga dia kena lalu bawah mayat tu. Seorang pakat pegang mayat tu, usung dia tinggi-tinggi, ahli keluarga kena lalu jalan bawah mayat tu. Supaya apa? Supaya tidak ingat kepada si mati. Jadi apa kaitannya? Ya, adakah itu dibuktikan dalam ilmu ataupun itu sekadar kepercayaan, cerita saja? Ini maknanya dia bukan daripada ajaran Islam. Islam tak suruh buat macam tu, ya. Tapi kadang-kadang berlaku dalam masyarakat sehingga orang percaya inilah ajaran Islam, ya. Dalam pengurusan jenazah kena lalu bawah mayat, ya. Ya, maknanya didempelkan kepada Islam, sedangkan perkara itu bukan daripada ajaran Islam dan tidak mempunyai asas dalam ajaran Islam. Itu satu contoh, ya. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, kita berkeyakinan bahawa nasib seseorang manusia itu bergantung kepada bintang. Nasib seseorang itu bergantung kepada bintang. Maknanya kita dongak ke langit, ya. Oh, bintang ni, ya. Bintang ni ditafsirkan. Bintang ni cerah, makna nasib aku pun cerah. Oh, bintang malam ni gelap sikit, makna aku nasib malang lah. Ya, malang lah, ya. Jadi apa kaitan bintang yang gelap dengan kemalapan, kemuraman masa depan kita? Dan apa kaitan bintang yang cerah yang kita tengok tu dengan nasib kehidupan kita ni? Dia tak ada kaitan pun, ya. Tapi kalau ada kaitan tu lain sikit, ya, munasabah sikit. Misalnya kalau orang dulu nak pergi perang kan, dia suruh tengok bintang. Kalau orang tu boleh tengok bintang dengan elok, boleh kira bilangan bintang, dia pergi duduk barisan depan. Kalau dia tak apa nampak bilangan bintang, dia duduk belakang. Itu dia tak khurafat, tu dia ada logik. Logiknya apa? Zaman dulu dia tak ada spek mata ni. Dia nak tahu orang tu mata cerah ke mata tak apa cerah. Maka dia tengok bintang tu boleh kira ke tak boleh kira. Kalau boleh kira tu makna mata elok lah. Pergilah duduk depan nak mengendap musuh dan sebagainya, kan? Kalau tak boleh kira bilangan bintang tu maknanya mata dia rabun, tak apa nampak. Zaman tu spek mata tak ada kan. Jadi jangan jadi pengintip lah, duduk belakang lah, ya. Bersedia aja, ready je maklumat. Yang tu tak khurafat, yang tu ada logiknya. Kita dah bicara Islam tu dia dibina di atas logik akal. Jadi dia nak test mata orang tu. Bukan makna awak boleh kira bintang, awak pergi duduk depan, nasib awak akan beda, bukan? Dia nak tengok mata tu cerah ke tak cerah, mata tu elok ke tak elok, rabun ke tak rabun. Jadi boleh kira bintang tu mata tak rabun lah. Kalau tak boleh kira bintang, mata rabun, tak boleh jadi pengintip, kan? Nanti dia bagi maklumat salah dan sebagainya. Itu ada logik akal. Itu tidak khurafat, ya. Tapi ini bintang, tengok bintang dan sebagainya, ya. Ataupun kita nak buat keputusan, ya. Nak buat keputusan ambil bunga, cabut, ya. Sambung mengaji ke tak sambung? Cabut kelopak bunga, sambung mengaji, tak sambung mengaji, sambung mengaji, tak sambung mengaji, sambung mengaji, kan? Akhirnya cabut tu lah, tak sambung mengaji. Kita pun tak payah sambung mengaji lah. Ini ketetapan Allah kepada aku. Jadi kita serahkan nasib kita itu kepada kelopak bunga yang kita cabut tu, ya. Ataupun kita patahkan sesuatu. Ini sesuatu yang khurafat. Dia panggil dalam Quran panggil azlam.
Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Ya, sesungguhnya arak, judi, patung berhala dan tilik nasib tu, ya, 3 batang yang orang Arab cabut tu, itu adalah perkara kotor daripada amalan syaitan, ya. Itu beberapa contoh yang kita lihat amalan khurafat yang bukan daripada Islam. Wallahu a'lam. Allah, Masya-Allah, kita faham di situ dan fahami maksudnya itu, Masya-Allah. Dan doktor, kita dah pun dapat soalan di talian WhatsApp konti 0112900404. Ada sahabat kita bertanya, doktor, adakah sama kurafat dan juga syirik, okey? Dan macam mana cara untuk bertaubat daripada dosa syirik itu? Kejap lagi doktor akan berikan pandangan di situ, insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Rakan-rakan pendengar, kekal bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqaf dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut kutuk buku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Saya Syafiq masih lagi temankan anda di waktu ini dan kita berada menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan di talian kita masih lagi dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kita bincang dengan tajuk pada hari ini iaitu Islam antara ilmu dan kurafat. Dan doktor, kita dah pun dapat soalan di talian WhatsApp konti. Ada sahabat kita bertanya, doktor, adakah sama kurafat dan juga syirik? Dan macam mana doktor untuk bertaubat daripada dosa syirik ini, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Khurafat ni benda yang tidak ada asas, ya. Benda yang tidak ada asas dan dia boleh membawa kepada syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita percaya bahawa yang memberi manfaat itu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya yang memberi mudarat itu lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita percaya bintang, bintang inilah yang memberi nasib baik kepada aku. Bintang inilah yang memberi nasib yang buruk kepada aku, ya. Sedangkan tidak ada yang memberi manfaat, kebaikan, dan tidak ada yang memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita percaya bahawa bintang itulah
yang akan menentukan nasib baik ataupun buruk kita. Jadi khurafat ni dia bahaya ya, sebab dia boleh membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kena berhati-hati itu ya. Kalau kita katakanlah ya, kita katakan kita bergantung kecelakaan kerana memakai pakaian yang tertentu. Kerana pakai pakaian ini jadi celaka ya. Misalnya kematian kita patutnya pakai pakaian hitam kan. Kalau tak pakai pakaian hitam, orang yang menziarahi orang mati dia pakai baju warna kuning, warna hijau, warna biru dan sebagainya, orang ni balik akan ditimpa kemalangan. Kita percaya macam tu. Itu khurafat. Tapi kalau kita pakai baju hitam tu, kita akan mendapat kebaikan ya, mendapat rahmat, mendapat keuntungan. Itu pun khurafat juga. Tapi kalau kita pakai baju hitam tu kerana kematian tu, kerana menghormati keluarga si mati, ya, nak menghormati perasaan orang tu. Jadi pakaian hitam tu menggambarkan kita taklah happy. Kalau pakai warna-warna tu happy, sedangkan keluarga sedang bersedih. Itu sebagai menghormati tu, itu tidak khurafat. Itu ada asasnya, menghormati keluarga si mati itu ya. Jadi asasnya ialah jaga, kerana khurafat boleh membawa kepada syirik. Dan syirik ni kalau kita mati dalam keadaan syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Jadi cara nak bertaubat ni kena istighfar, kena memperbaharui iman kita dan betulkan balik ya. Jangan ikut kepercayaan yang khurafat ini. Wallahu a'lam. Baik, Doktor. Soalan berikutnya yang kita dapat, ada yang bertanya, Doktor, berdasarkan teks hadis sahih Bukhari sebentar tadi, hanya disebut tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Namun kalau dikaitkan dengan perkara lain seperti bakal berlakunya bencana, sial atau sebagainya, bagaimana pula, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Soalan Bapak, gerhana matahari, gerhana bulan ya, tidak berkait dengan kematian dan kehidupan seseorang ya. Sebaliknya, kita melihat fenomena alam tu dengan kita kaitkan dengan berlaku angin puting beliung, hujan yang lebat ya, apa lagi ya. Adakah itu sesuatu yang khurafat ya? Di sinilah kita melihat perkataan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Kata Sayyidina Ali, wa iyyakum wa ta'alluman nujumi. Jaga-jaga kamu dalam mempelajari ilmu bintang. Ilmu bintang yang khurafat itulah. Nasib orang ni akan ditentukan oleh bintang sikit-sikit. Itu jaga-jaga tu. Itu khurafat. Itu membawa kepada benda yang salah, yang bertentangan dengan agama. Iyyakum wa ta'alluman nujum ya, jaga-jaga kamu dalam mempelajari ilmu bintang, illa ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahri. Kata Sayyidina Ali, jangan belajar ilmu bintang, hati-hati, kecuali kalau kamu nak ambil panduan dengan bintang pada gelap siang, gelap di darat dan gelap di laut. Maknanya nak jadikan bintang tu sebagai petunjuk arah. Ni arah timur, ada bintang burus dia sekian-sekian. Yang ni arah barat, ada selatan, bintang sekian. Yang tu ilmu yang dibenarkan. Itu bukan khurafat. Itu adalah ilmu. Ya, itu adalah ilmu. Jadi balik kepada soalan, kalau kita tengok ya, berdasarkan ilmu alamnya bintang ni ya, ataupun kita katakan sebelum berlaku tsunami tu binatang pelik-pelik datang ke darat. Ini ada benda yang tak elok ni, binatang ni patut duduk dalam laut, kenapa dia datang ke darat ni? Kita nak ambil bersedia ya, bersedia. Itu ilmu ya. Itu ilmu. Burung yang tak pernah datang ke darat ya, patut dia duduk dalam pulau-pulau laut tu, datang ke darat dan sebagainya. Itu adalah ilmu, dia bukan khurafat kan. Jadi kita tengok bintang tu, kita nak lihat arah dan sebagainya, nak lihat pergerakan awan tu kerana cuaca hujan, itu masuk dalam ilmu
ilmu kaji cuaca dan sebagainya, ya. Itu ada kaitan. Pergerakan angin disebut dalam Quran, Allah menggerakkan angin, kemudian awan jadi berat dan sebagainya, kemudian Allah turunkan hujan. Jadi turunnya hujan itu berkait dengan pergerakan angin, berkait dengan awan. Maka kita melihat pergerakan angin, pergerakan awan, ya. Ini pokok hujan dan sebagainya, itu adalah ilmu, bukannya khurafat, ya. Jadi kita ambil perkataan Sayyidina Ali itu, iyyakum wa ta'alluman nujum illa ma tahtaduna bihi fi zulumatil barri wal bahri. Jaga-jaga tentang ilmu bintang ni, kecuali ilmu nak cari panduan, kompas lah kita kata, kompas di darat maupun di lautan. Wallahu a'lam. Allah Rabbi, masya-Allah doktor. Terima kasih atas perkongsian dan juga penjelasan di situ. Dan doktor, mungkin sedikit doktor untuk sambungan dengan tajuk ini dan juga sedikit kata-kata akhir menerusi apa yang kita bincangkan pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai asasnya ialah untuk mengenali agama kita ni, agama Islam, ia mestilah berdasarkan kepada ilmu, ya, suluhan ilmu, ya. Maknanya mesti ada dalil, ya, daripada Quran, dalil daripada hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalil yang muktabar yang diterima di dalam agama. Barulah kita katakan inilah sebagai asas kepada agama Islam. Tapi kalau benda itu tidak ada dalil, sekadar kepercayaan, ya, nasib manusia bergantung kepada bintang, bergantung kepada bulan, ya, orangnya akan mati kerana bintang tu dah hilang, tak nampak, ya, memang semua akan mati kan, ni akan mati, esok akan mati, bintang tu tak ada dah, ya. Ya, ataupun kepercayaan nombor sial, ya, nombor sial, itu semua tu adalah sesuatu yang khurafat, yang tidak ada asas dalam agama. Walaupun yang bercakap tu orang yang pakai kepiah macam saya, kata ini ada benda begini, sial begini, sebenarnya ia adalah khurafat, bukan daripada ajaran agama Islam. Wallahu a'lam. Allah, masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian yang penuh manfaat pada petang ini doktor. Semoga ianya akan memberikan pencerahan dan juga sebagai panduan untuk kita semua doktor. Terima kasih doktor. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Doktor, jaga diri baik-baik di sana, jaga kesihatan. Semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama hayati semula di situ dan boleh dengarkan kembali untuk kita sama-sama buat ulang kaji menerusi program yang kita bawakan, menerusi rancangan Islam Agamaku. Buat anda kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ini. IKIM, inspirasi inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Johor Bahru 106.2 FM. Kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua. Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga kita. وكل عارف بالله وأهل